Datuk Yang di-Pertua, bagi strategi ketiga, kerajaan memberi komitmen untuk memulihkan dan memangkinkan pembaruan beberapa sektor tumpuan seperti industri pelancongan, kreatif, peruncitan, pertanian dan komoditi supaya dapat kembali beroperasi pada kapasiti maksimum. Sektor pelancongan merupakan industri yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Antara yang terkesan sepanjang tempoh ini ialah Encik Jasni Amir, pengarah urusan sebuah agensi pelancongan yang menumpukan kepada pakej haji dan umrah. Disebabkan COVID-19 dan penutupan pintu sepadan antarabangsa, syarikat Encik Jasni tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Syarikat beliau bergantung kepada bantuan kerajaan, khususnya program subsidi upah untuk mengekalkan pekerjanya serta menjadualkan semula pinjaman bagi mengurangkan komitmen kewangannya. Bagi membantu pihak seperti Encik Jasni, beberapa inisiatif utama dengan nilai keseluruhan 1.6 bilion ringgit akan dilaksanakan pada tahun depan merangkumi. Pertama, pelaksanaan program subsidi upah bersasar kepada pemain industri pelancongan. Kerajaan akan meneruskan inisiatif PSU khusus kepada pengusaha pelancongan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30%. Dengan peruntukan sebanyak 600 juta ringgit, inisiatif ini bakal memanfaatkan lebih 26,000 majikan dan 330,000 pekerja. Kedua, pembiayaan khusus bagi sektor pelancongan sebanyak 600 juta ringgit di bawah Penjana Tourism Financing dan Bank Pembangunan Rehabilitation Scheme. Ketiga, bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk tempoh 3 bulan dengan peruntukan 85 juta ringgit. Keempat, penyelenggaraan infrastruktur pelancongan dengan peruntukan 50 juta ringgit termasuk bangunan Sultan Abdul Samad serta lembah Bujang di Kedah. Kelima, pemberian geran padanan bagi tujuan pembaikan kepada 738 hotel bajet yang berdaftar di bawah MOTAC serta geran pembaikan kepada pemilik inap desa berdaftar dengan peruntukan 30 juta ringgit. Keenam, pemberian geran padanan kepada syarikat yang menganjurkan program berkaitan seni dan budaya dengan peruntukan 50 juta ringgit. Dan ketujuh, dana galakan bagi aktiviti promosi serta galakan pelancongan domestik dengan peruntukan 60 juta ringgit. Pelepasan khas cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pelancongan domestik sehingga RM1,000 dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2022. Kita harus menikmati keindahan serta kepelbagaian destinasi pelancongan daripada Taman Eco Rimba di Taman Eco Rimba Bukit Air di Perlis, warisan bersejarah di Kota Formosa Melaka, Pantai Teluk Cempedak di Pahang, Kampung Budaya di Kota Kinabalu dan Gudong Santubong di Sarawak. Kerajaan akan menggiatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan kesihatan antarabangsa dengan kadar segera bagi memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancongan kesihatan dengan peruntukan 20 juta ringgit kepada Malaysia Healthcare Travel Council. Selanjutnya, kerajaan bercadang untuk melanjutkan beberapa galakan cukai termasuk pengecualian cukai pendapatan kepada penganjur aktiviti kesenian dan kebudayaan serta pertandingan sukan dan rekreasi bertaraf antarabangsa sehingga tahun taksiran 2025. Pengecualian duti hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk taman tema dan panggung wayang di semua wilayah persekutuan dan pengecualian cukai pelancongan dilanjutkan lagi sehingga 31 Disember 2022. Pihak negeri juga disaran untuk memberi pengecualian duti hiburan bagi menyokong pemulihan sektor ini. Datuk Yang di-Pertua, dalam merancangkan semula aktiviti industri kreatif, agensi-agensi seperti Finas, Cendana dan My Creative Ventures akan menggiatkan pelbagai inisiatif. Sejumlah 188 juta ringgit disediakan antaranya untuk meneruskan pelbagai inisiatif seperti dana kandungan digital, projek kandungan multimedia digital, insentif filem, program pemungkasa modal insan dan perlindungan perkeso kepada golongan artis. Sebagai tambahan, pada tahun hadapan kerajaan akan menjayakan program Riuh Keluarga Malaysia melalui dana padanan pinjaman pelaburan berjumlah 20 juta ringgit. Langkah ini dijangka memberi 5,000 peluang pekerjaan baru. Nama Upin dan Ipin, Ejen Ali dan Bobo Boy terkenal bukan sahaja di negara kita tetapi tersohor serantau Asia Tenggara. Bagi mempertengahkan lebih banyak animasi tempatan ke pesada antarabangsa, kerajaan memperuntukkan 30 juta ringgit melalui skim padanan pinjaman pelaburan bagi inisiatif pelaburan animasi negara yang akan dikendalikan oleh My Creative